Okay, macam saya kata ni, awal-awal bila kamu dah buka ruang jawapan kosong, pertama sekali kamu tengok penyata kedudukan kewangan, masukkan balik baki-baki ledger yang mana kamu kena buka semula. Jadi yang pertama, kamu tengok akaun modal. Macam biasalah, Abang Les ikuti pemilik berbaki sebelah kredit. Jadi pindahkan balik baki-baki tu. Yang ni dalam jawapan kamu itu yang mana jawab, okey boleh buat yang ni, masukkan baki balik, no problem. 13,800 kredit baki no modal depa sama noh, tiga-tiga orang. Ni modal sama rata ni. Okey, butiran ni apa? Baki BB lah, baki BB. Okey. Macam baru ni soalan kita ada pindahan akaun semasa lah. Soalan Kedah baru ni kita ada baki akaun semasa yang tu kamu buat dengan betul. Masukkan balik baki akaun semasa dalam akaun modal. Siapa debit masuk sebelah debit. Siapa yang baki kredit masuk sebelah kredit. Okey, itu langkah tambahan soalan Kedah kita. Dan kemudian masukkan balik baki bank. Tengoklah bank ada di bawah mana. Bank ada di bawah aset semasa. Jadi bank masuk baki sebelah debit. Bank sebagai aset, jadi bank berbaki debit 3490 baki BB. Dan saya minta kamu tambah buka akaun belum bayar. Macam maklum akaun belum bayar, liability berbaki sebelah kredit. Jadi jawapan tambahan, masukkan balik baki BB akaun belum bayar 10,250. Okey lah, yang itulah langkah-langkah awal kamu sebelum kita memulakan langkah-langkah pembubaran. Okey, sila buat itu dulu. Okey, langkah pertama pembubaran adalah kamu kena tutup semua aset-aset kecuali tunai dan bank. Yang cikgu perhatikan baru-baru ni, yang cuba menjawab, ada yang tidak tutup aset yang cukup, tak habis aset. Jadi kamu tak dapat satu markah kat situ. Contohnya aset ada 5 yang kamu kena tutup, kamu tutup 4. Okey, baik, ini yang mana yang kamu nak kena tutup ke akaun realisasi? Semua aset kecuali bank lah. Jadi nampak terang-terang kat situ. Daripada kenderaan sampai ke akaun belum terima, kamu kena pindah ke sebelah debit account realisasi. Kena pindahkan ke sebelah debit akaun realisasi sebagai belanja. Kita nak tutup akaun aset, kita masukkan ke sebelah debit account realisasi sebagai belanja-belanja. Sebab lagi kita nak compare, kita nak lawankan dengan dia punya hasil. Okey, salin balik satu-satu yang tu. Okey lah, itu langkah yang kedua lah. Kamu tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Jadi kalau soalan ni senang, dia dah letakkan ikut kategori. Kalau soalan yang macam Kedah campur aduk tu, kamu kena cam betul-betul yang manakah aset. Nah, soalan ni Darwis Dani ni dia kata berkongsi untung rugi nisbah modal dan mereka nak bubarkan pada 2 Jun. So kalau kita nak letak tarikh, semua tarikh kamu letak pada 2 Jun lah. Okay, bila dah ada semua benda ni, baru kamu masuk langkah kedua pembubaran, iaitu kamu follow lah satu persatu maklumat tambahan. Jadi macam cikgu pesan sebelum ni, kamu kenal pasti 3 benda. Yang pertama, cari ayat tu sama ada dia bagi tahu kamu hasil. Ni adalah modul kamu lah, boleh buka balik modul-modul kamu tu. Untuk tunjukkan tu. Kamu cari hasil, kamu cari belanja dan juga kamu cari bayar liability. Hasil, apa dia contoh hasil? Jual aset. Ni kena ingat lah. Jual aset. Yang kedua, aset diambil alih. Yang ketiga, kutipan ABT. Yang keempat, diskaun yang diterima. Yang kelima, hasil lain. Ini dalam nota dah, tak ada salin lah dalam nota dah. Tengok nota kamu lah. Mokmain kan, sesuatu mokmain modul-modul rujukan tu. Semua ni kamu cuba tengok nilai yang duit yang kamu dapat lah. Cuba cari nilai RM yang kita terima. Kadang-kadang soalan dia bagi macam-macam trik. Dijual pada nilai buku, dia tak buang angka. Ataupun dijual dengan kerugian sekian-sekian ringgit.
dijual pada 50% harga kos. Contoh dia buat ayat macam tu. Dia corner macam-macam. Kamu kena ikhtiar supaya kamu kira angka RM yang kamu terima. Ayat macam mana pun dia corner, kamu cari nilai duit yang kamu akan terima. Itu yang kamu akan masuk sebagai angka jawapan. Biasanya yang akan melibatkan ayat pelik-pelik ni, jual aset ambil alih dengan kutipan ABT lah. Belanja tak banyak. Belanja kita dah banyak tambah tadi, semua tu lah kos-kos aset tu. Kos ataupun nilai-nilai aset. Yang kedua kita ada belanja realisasi. Dan yang ketiga kita ada belanja-belanja lain. Biasanya tiga tu lah yang akan masuk sebagai belanja realisasi. Dan yang ketiga tu banyak hutang lah. Ayat-ayat yang cerita kita banyak hutang kita cam sebagai belanja realisasi. Okay, so sekarang kita tengok ayat yang pertama. Kenderaan dan inventory. Keyword dia itulah. Kenderaan dan inventory direalis. Apa maksud ayat direalis? Direalis di sini merujuk kepada dijual. Kira aset lah. Kenderaan ni aset. Inventory pun aset. Nah, maksudnya aset-aset yang dijual. Jadi hasil. Okay, yang pertama ayat nombor 1 adalah hasil. Jadi terus kamu rekodkan ke dalam akaun realisasi di sebelah mana? Di sebelah kredit. Tu cikgu tu kamu label kat atas tu dah. H masuk sebelah kredit. Okay, yang ni dia habaq dah terang-terang angka yang kamu jual adalah 47,150. So ambil angka tu teruslah. Dia tak nak corner apa-apa. Yang ni ayat straightforward. Cuma sekarang ni kamu kena fikir siapa yang kamu nak bergukan. Okay, bank. Kita jual, dia tak sebut nama-nama pengerusi ke apa-apa, kita faham bahawa kita akan menerima duit, jadi kamu akan bergukan dengan akaun bank. 47150. Jadi butiran macam biasalah, tulis nama bergu. Akaun realisasi tuliskan bank. Akaun bank tuliskan realisasi. Dapatlah satu markah, dua markah. Mudah sajalah. Cam hasil, kredit realisasi, cari bergu. Ayat tak ada nama pengerusi, maksudnya kita dapat duit bergu dengan akaun bank. Okey, baik. Yang tu yang pertama. Yang kedua, baca ayat. Keyword dia adalah alatan pejabat diambil alih oleh Darwis dan lekapan diambil alih oleh Danny. Yang ni macam cikgu pesan, kena hati-hati. Walaupun dia sebut diambil alih, kamu kena tengok balik apakah yang diambil alih. Pastikan ia tu aset ataupun liability. Kalau aset yang diambil alih, baru dia akan jadi sebagai hasil. Yang ni alatan pejabat adalah aset, lekapan adalah aset juga. So aset yang diambil alih, confirm dah tu dulu lah. Confirm dulu aset diambil alih, baru kamu declare sebagai hasil. Jadi sini ada dua nama, Darwis dengan Danny. Siapa power kamu nama Darwis? Tak ada. Siapa power nama Danny? Syaz? Tak ada. Awak lah Syaz. Ni maju pula, tak mahu kelas dah lepas ni. Okey, rekod sebagai hasil lah. Aset diambil alih, confirm aset diambil alih, baru kamu declare sebagai hasil. Okey, masuklah sebelah kredit juga. So ada dua lah, sebab dua orang pengerusi. Yang ni pun dia habaq harga yang mereka ambil alih secara direct. Kan tak payah kira apa-apa dah, ambil terus angka tersebut. 13360. Okey, yang ni ayat 13360, nama siapa? Nama Darwis. So sana kredit, kamu bergu dengan akaun Darwis, modal sebelah debit. 13360. Okey, tulis dia punya butiran siap-siap lah, tapi takut lupa. Dalam akaun realisasi tulis modal Darwis. Kemudian buat yang pengerusi kedua, Danny. Danny ambil alih 6810. Kredit dulu akaun realisasi 6810. Kemudian, lupa tulis realisasi kat bawah tu.
Kemudian kamu bergu dengan akaun Danny. Ni nak buat sebaris pun boleh, nak buat 2 baris pun boleh. Maka tetap akan diberikanlah realisasi. Saya suka buat asing lah. Nampaklah dia punya partner tu dengan lebih jelas. Modal Danny. Kira hasil kreditkan realisasi ada nama pekongsi, bergukan sahaja ke sebelah yang berlawanan. Dapatlah jawapan dua-dua tempat. Kira mudah saja tajuk ni. Kalau hati-hatilah sikit. Okay, akaun belum terima telah menjelaskan hutang sebanyak 8,050. Yang ni keyword dia ABT menjelaskan hutang. So dia juga adalah hasil. Nah, hasil. Yang ni pun ayat direct, dia tak cerita ayat yang kona-kona bagi contohlah apa akaun belum terima menjelaskan hutang setelah berapa ringgit dihapuskan, contoh ayat macam tu kan. Yang ni ada juga ayat macam tu. Kalau dia habaq diskaun apa macam saya kata tadi, kalau kata contoh ABT membayar hutang setelah kita memberi diskaun kan, contoh ayat macam tu. Inilah. Pegang konsep ni, kita kena rekod berapa ringgit yang kita terima. Dia kona macam mana pun ayat tu, kamu cari, kamu fikir berapakah nilai duit yang kita terima. Macam yang ni terang-terang lah dia habaq, terima banyak tu 8,050. Okey, masuk angka tu lah 8,050. Sebelah kredit hasil. Okey, cari bergu. Bank lah. ABT bayar hutang, kita duit masuk dalam bank. 8050 kira debit bank. Butiran bank. Bawah realisasi. Alright. Ayat seterusnya. Pinjaman bank dibayar sepenuhnya. Yang ni huruf apa? BL. Bayar liability. Taklah kita ada dalam, tengok dalam PKK kita ada pinjaman bank sebanyak 34,500. Ayat kata sekarang kita bayar fully. Okay, bayar fully. Yang ni bukannya item realisasi. Ni bayar liability. Ingat dalam akaun realisasi ni hanya masukkan apa? Hasil dan belanja. Bayar liability tu sama ada dalam akaun modal kalau pekongsi tolong bayar, ataupun masuk dalam akaun bank kalau banyak guna duit dalam bank. So yang ni agak-agak nak guna, nak masuk kat mana ayat ni? Akaun bank lah. Pinjaman bank dibayar sepenuhnya. Kalau sebut siapa-siapa nama pekongsi, maka kamu faham sebagai pembayaran dilakukan melalui bank. Jadi bayar pinjaman akaun bank, duit masuk ke duit keluar? Duit keluar sebelah mana? Sebelah kredit. Nah, itu ialah jawapan dia, masuk kredit lah. 34,500. No, angka tak ada, siapa tengok dah balik kat dalam PKK. So, tulis sini pinjaman bank. Okeylah. Kalau kata dia suruh buka akaun pinjaman bank, adalah akaun pinjaman bank. Kalau nak buka lah, tadi saya suruh kamu tambah satu je kan. Tak apa, kita buat dua-dua. Tambah sikit dekat bawah ni. Akaun pinjaman. Alang-alang dah buat orang gaji, kita buat semualah. Bawah ni Kedah ada akaun belum bayar. Kita tambah dua-dua. Balik ni apa buat pembetulan, siapa tahulah nak buat yang mana. Okey, pinjaman bank kalau ikut soalan dia ada baki sebelah kredit 34,500. Yang ni baki. Jadi kalau kata soalan minta buat akaun pinjaman, langkah pertama masukkan balik dia punya baki lah. Lepas tu tadi kamu rekod pembayaran. Jadi tengok bergu dah. Kredit akaun bank, kamu bergu dengan debit akaun pinjaman bank. 34,500. Tulis sini akaun bank. Jadi pinjaman bank kamu sudah pun kosong. Kenapa tulis dia bergu dah? Pasal apa tulis pinjaman bank? Sebab kita bergu dengan akaun pinjaman bank sebenarnya. Okay, baik, sambung lagi. Lagi sekali bayar hutang, akaun belum bayar, dijelaskan
Tapi hanya pada nilai 10,000. So yang pertama yang ni adalah bayar liability. Tetapi kamu perhatikan angka lah. Dalam PKK angka akaun belum bayar ada 10,250. Tapi kita hanya bayar pada nilai. What happened to the 250? Yang itu adalah discount. Yang ni adalah discount yang kita akan terima lah. Jadi kita ada discount sebanyak 250. Yang ni akan jadi hasil. Bayar 10,000, hutang dengan kita ada 10,250, maka discount sebanyak 250. Jadi ada dua tempat lah nak masuk ni. Kena hati-hati sikit. Tak apalah, kita buat jawapan. Nak buat yang mana dulu? Ikut suka kamu lah. Nak masuk yang hasil dulu. Masuk hasil dulu. Kreditkan akaun realisasi dengan nilai RM250. Yang ni nak berguna dengan siapa? Yang ni yang kamu akan berguna dengan akaun belum bayar 250. Ni kalau kecil-kecil sangat lah kot nak tengok, tak apalah saya tunjuk Ustaz. Dia punya bergu dulu. Nampak bergu dah nak? Debit akaun belum bayar, kreditkan akaun realisasi. Jadi butirannya tulis partner tu lah. Dalam akaun realisasi kamu tulis akaun belum bayar. Satu markah. Dalam akaun belum bayar kamu tulis realisasi. Satu markah. Kalau dia bagi satu lah. Kalau dia mungkin dia partner, dia pair dengan yang bank, tak tahulah. Itu baru kamu rekod yang discount. Hanya discount saja masuk sebagai hasil. Kemudian yang bahagian duit bayar bernilai 10,000. Yang tu dalam mana? Akaun bank lah. 10,000 belah mana? Duit masuk ke duit keluar? Bayar pinjam, bayar ABB? Duit keluar masuk sebelah kredit 10,000. Kalau payah sangat tulislah gambar A, bank, asset, duit masuk debit, duit keluar kredit. Lalu bergu dengan akaun belum bayar lagi sekali. Jadi akaun belum bayar kamu kosong lah sekarang ni, sebab kiri dan kanan sama amount lah, sama jumlahnya. Akaun belum bayar, ni tulis akaun bank. Jadi dari akaun belum bayar, jawapan dah selesai. 10,250, 10,250. Inilah soalan tegah bawah ni, kamu kena buat sebiji macam ni. Masukkan baki dan bila debit ada butiran diskaun dengan butiran bank. Siapa boleh buat macam ni dapat dua markah lah. Dia bagi baki satu, yang ni dia bagi satu markah untuk pairing. Right, sikit lagi untuk maklumat tambahan yang terakhir. Dia terang-terang sebut kos realisasi ini adalah belanja. 880 masukkan ke sebelah debit akaun realisasi. Nak bergu dengan siapa agak-agak? Duit lah, bayar guna duit, bergu dengan akaun bank. Sana dah debit, akaun bank automatik masuk sebelah kredit. Bank realisasi. Habis maklumat tambah. Saya bagi masa untuk kamu tengok dulu yang baru masuk daripada kelas bawah tadi. Kita ada tutup 5 aset. Kita ada satu belanja. Dan kita ada sebelah hasil-hasil lah. Bank kita jual, proporsi ambil alih. Yang ni kita kutip ABT dan kita dapat diskaun daripada akaun belum bayar. So bila dah siap masuk semua maklumat tambahan, kita kembali ke realisasi untuk kita kira kongsi untung ataupun kongsi rugi pembubaran. Selanglah sikit beberapa baris. Yang cikgu buatlah. Kita gunakan ruang yang ada ni untuk kita buat pengiraan berapakah jumlah sebelah debit ataupun belanja dan berapakah jumlah sebelah kredit ataupun hasil. Sila tekan kalkulator. Jumlah kredit
75620. Okay, itu faham sebagai hasil lah. Ni hasil pembubaran. Okay, jumlahkan pula yang debit. Kita tengoklah siapa kecil siapa besar. Okay, belanja dapat 83,540. Okay, jumlah debit besar. Jadi kamu tolaklah. Tolak balik 75620 dapat 7920. Okey, ni rugilah. Rugi realisasi. Soalan kata apa? Depa kongsi macam mana? Kongsi ikut nisbah modal. Tengok modal depa sama banyak. Jadi senang cerita buat apa? Bahagi 3 lah. Ada 3 orang kongsi, kamu bahagi 3 lah. 1 nisbah 1. Nisbah 1 lah, faham lah. 1 nisbah 1, nisbah 1 bagi 3 lah. So 7620 bahagi 3, seorang dapat 2640. Jadi sekarang ni kamu nak masukkan angka 2640 tu, jangan silap masuk sebelah yang salah. Tadi sebelah mana besar? Debit, belanja. Jadi jumlah belanja ni tulis kat bawah tu lah, 83540. Jadi angka yang tak cukup ni duduk belah mana? Duduk sebelah yang kurang sebelah hasil. Ada 3 lah, 2640, 2640, 2640. 3 orang berkongsi. Okay, 83540. Berguna dengan siapa lagi angka tu? Modal. Jadi tulis balik nama-nama mereka lah. Modal Darwis, modal Danny Boy, modal dolar. Okay, cikgu guna pen hitam tu adalah angka-angka rugi. Jadi sekarang ni kamu bergu ke bawah lah. Ni boleh isi sebaris saja lah. Kamu boleh letak satu baris. 2640 tu 3 orang. Okey, tulis sebagai realisasi. Jadi confirmkan balik, check balik. Betul tak aku masuk belah tu? Kamu dapat rugi. Kamu dah belajar selama ni modal bertambah kita kredit. Jadi rugi akan mengurangkan modal. Betul lah. Akaun modal masuk sebelah debit. Betul. E tolak. Sebab kita dapat rugi. Pokoklah kamu silap masukkan. Bila letak angka imbang tu sebelah debit sini. Bila masuk modal, masuk sebelah kredit. E tambah. Kamu patut sedar lah E. Aku dapat rugi. Mustahil modal bertambah. Kita kena ubah lah. Ubah padam balik. Yang bagi betul lah. Yang pokoklah berlaku dalam waktu 20 tu lah. Okey. Sikit lagi nak habis. Langkah yang terakhir adalah kamu nak tutup modal. Nah, kita akan tutup modal dan kita akan bergukan ke akaun bank. Tutup modal ni bermaksud kita imbang macam biasa, tapi kita tulis butiran sebagai akaun bank. Kita nak tengok sama ada kita akan bayar balik duit kat mereka ataupun mereka kena bayar balik duit kepada akaun bank. Alright, so langkah seterusnya kamu imbangkanlah akaun modal ni macam biasa. Nak buat seorang-seorang dulu, jangan duk panik. 3 orang, ni banyak pengurusi ni. Jarang-jarang soalan keluar 3 orang. Tengoklah sebelah mana besar. Okey, kita buat yang Darwis dulu. 13360 tambah 2640. Okey, yang Darwis debit besar. Debit dia berjumlah 16,000. So 16,000 tolak dengan 13,800 dapat 2,200. Okey, itu angka imbang. Jangan tulis baki HB. Kita dah nak tutup kedai dah. Kamu tulis akaun bank. So terus bergukan ke akaun bank serentak 2200. Ini tulis modal Darwis. Yang cukup color lah. Yang ni pair dah lah. The pairing. Ya, Darwis
debit besar 16,000, so tolak yang kredit dapat debit balik sini lah. Apa maksud yang Darwis ni? Darwis kena tambah duit. Sebab tu bank duit masuk. Darwis kena tambah duit sebab dia negatif besar. Nampak tak? Ni E negatif 16,000. E positif 13,000. Faham macam tu lah. E negatif, E positif. So modal dia negatif. Dia kena top up balik 2,200. Okay, buat pula yang Danny Boy. Ni pun memang beli besar belah mana Danny Boy. Danny Boy kredit kan 13,800 kan. Danny Boy besar kredit 13,800. Belah ni ada 8,000, 9,000 lebih lah. 13,800 tolak dengan 6810, tolak dengan 2640. Jadi angka imbang Danny Boy 4350. Okey, terus bergu dengan bank lah. Bawah tu 4350. Bank. Sini modal Danny. Okay, ni partner dia lah, cikgu berwarna kuning ni. Jadi untuk Danny pula, apa maksud dia? Danny akan dapat balik duit 4350 sebab modal kredit dia, modal positif dia lebih besar. Okay, modal debit dia hanya ada 9,000 something kan. Jadi dia akan dapat balik duit 4350. Untuk dolar pun sama. Dolar pun kredit besar 13,800, angka yang sama. Tolak 2640. Angka imbangnya besar lah 11,160. Lagi sekali bergu dengan bank. Tulis sini modal dolar. Okay, yang ni kamu boleh letak sebagai lah dengan tadi ni. Ni kita buku ni jugalah sebab pairing dia pairing yang positif tu. Jadi dolar pun sama, dolar akan dapat balik duit modal sebanyak 11,160. Maka dengan itu selesailah jawapan soalan tajuk pembubaran perkongsian.